أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para hadirat dalam majlis ilmi yang sentiasa ikuti ruangan majlis ilmi di SUN ataupun Pusat Islam Nara yang dibarakati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, pertama kali saya syukur pada Allah yang memberi peluang pada pagi ini untuk sama-sama dalam majlis ikuti ruangan tafsir Al-Quranul Karim yang sentiasa dibentang atau sentiasa diikuti oleh kelompok-kelompok kaum ibu lah, majlis Umi atau majlis ibu. Kerana Umi ada keuzuran, dengar khabar pada awal kita, Umi uzur lah. Lalu itulah dijemputkan saya sama-sama sebagai pengganti. Walaupun lama kita sudah tangguh ataupun tidak bertemu ataupun tangguh dalam pengajian baru mula sahaja disebabkan penyakit yang mengebak ni. Lalu itulah kita bersyukur banyak pada Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala memberi peluang lagi, walaupun kadang-kadang kalau kita bila buat kita ni khisi 40, dulu khisi 40 kita kata, kerana nak sah jemaah kena 40, lepas ni pun nak sah ngaji pun 40 juga berkali. Bila tak siapa 40 ni, boleh jadi ya biasa kalau kita ni mari mengaji khisi kita duduk situ nak duduk situ. Jadi Mama Yah ada depan ni, biasa Mama Yah ni duduk depan. Jadi hak mari duduk khisi tu seolah-olah tulis nama selalu. Saya tulis nama khisi ni Mak Ngoh Mok Wo. Pas hak mari tu hal ada Mak Ngoh Mok Wo belaka ni. Jadi kalau hak depan ni memanglah boleh jadi dia hilang sebab COVID ke, ataupun ada keuzuran tak sadua kerana kan ada demam semua sikit-sikit saya kacau marilah. Ada demam, ada apa biasalah, takut COVID tu lah. Sebenarnya tak ada kena takut dah COVID ni. Lemah kata takut COVID, baik takut tak ada duit dia kata. Jadi biasalah penyakit ni biasa. Cuma kita ni alhamdulillah lah. Dulu tak tak ada orang lemah tengok orang katuk muka ni ninca ke. Geno boleh kena katuk muka, gigi rongok ke? Orang tanya memang dulu dah. Berkali dia tak sibuk tengok gigi dia rongok berkali. Katuk muka boleh. Ataupun jawab banyak dia ni katuk muka retina dah. Allah ni tak kira dah. Tina jatuh pun. Saya ni dua dah kadang dok tak lek kecek. Kena katuk habis. Allah Ta'ala sebentar dia suruh katuk ni tak ada kena bangkat, tak ada kena turun Quran dia pakai katuk habis dah. Takut daripada penyakit ni. Dulu bomo ya katuk ni.
Dia nak pesak orang penyakit gapo bomo kat pakai cuk dia tu, tudung habis mulut-mulut hidung dia, mata dia dah. Allah ni bukan sekadar bomo. Dan kita hak tak ada bomo pun, demo ni lagak-lagak ni jadi bomo ni. Ini kata demo pula. Kita tak ada bomo. Sebenarnya ini adalah di antara Islam dah. Islam ni ajar dah. Suruh tutup, suruh apa. Walaupun tak sampai kepada tahap fardu ain ataupun wajib, kerana khilaf di kalangan ulama. Tetapi bang kita satu masa dan membuktikan kebaikan dan membuktikan afdalnya dan tudungkan hidung. Mengelak daripada penyakit, daripada asal lagi. Jadi orang hak pakai asal tu dia tak ada susah dah. Cuma alhamdulillah ini di antara Allah Taala nak tunjuk bahawasanya syariat Tuhan ni bukan mundur dak. Kerana ada setengah mereka duk dakwa tu Islam ni mundur, orang perempuan ni mundur. Nak bebas orang perempuan macam-macam nak bebas. Tapi sebenarnya inilah orang panggil ajaran yang tidak mundur. Bahkan satu zaman, satu masa bukan Islam pun kena pakai lagu ni. Kena pakai lagu ni. Jadi alhamdulillah daripada penyakit yang landa kita ini dapat membuktikan kesucian ajaran Islam ataupun keharmonian, ketinggian pakaian Islam yang membuktikan bahawasanya ini adalah di antara pakaian yang lebih selamat. Selamat pada diri dan selamat pada orang lain. Dan dapat sedikit sebanyak dapat mengelakkan daripada penyakit. Kerana melalui kajian-kajian mereka. Bukan melalui ajaran Islam, melalui kajian-kajian mereka yang Islam telah mendahului kajian mereka dah. Islam kita dulu dah belum dah ada tubik kajian mereka. Kata orang nak mengelak penyakit ni kena pakai mask, kena pakai bersih, kena jangan duduk di tempat yang ramai, pak pun makan net apa semua kajian mereka. Tapi Islam sudah ada ajaran ini lebih pada 1000 tahun lebih dah, ajaran Islam yang sudah diamalkan oleh orang-orang Islam di dunia ini. Dan dia kata apa yang membuktikan di dalam dunia ini adalah tidak lain tidak bukan membuktikan bahawasanya ajaran Islam kita adalah di antara ajaran yang paling selamat, sama ada di segi pribadi seseorang ataupun di segi kemasyarakatan. Lebih-lebih lagi kita ada tamanun kita. Kita ada peraturan hidup kita melalui Al-Quran. Peraturan hidup kita sama ada lelaki dan perempuan. Dia berkewajipan sama. Cuma ada perbezaan. Perbezaan tu memanglah dua jenis di antara kita kaum ibu ni dengan kaum bapa ni ada perbezaan sebanyak. Tetapi di segi ubudiyah ataupun di segi kewajipan beribadat kepada Allah tidak ada perbezaan. Dan di segi kebaikan tidak ada perbezaan. Di segi mengamalkan ataupun melakukan amal kebaikan tidak ada perbezaan. Setiap jenis, dua jenis ini berkewajipan untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala dan saling bantu-membantu di antara suami isteri ataupun di antara lelaki perempuan, sebagai suami isteri atau sebagai ibu, sebagai macam-macam lah masyarakat ini, dan untuk mendorong ataupun membinakan masyarakat dan membina, menjaya. Bahkan kita sebagai kaum ibu adalah tidak berpanggil, bukanlah kita ini senang dan kita inilah orang panggil memain peranan yang besar. Kaum ibulah yang memain peranan yang terbesar di dalam mendidik atau menjayakan setiap ataupun setiap pemimpin atau setiap orang lalui daripada didikan kita. Sebab itulah kita ni harga mahal lah. Sebab itulah orang perempuan ataupun kaum ibu ini adalah harga sangat mahal di sisi Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menurunkan satu surah yang dinamakan Suratul Nisa Al-Kubra. Suratul Nisa digelarkan Suratul Nisa Al-Kubra kerana di sana ada Suratul Nisa As-Sughra, surah Nisa kecil hara perempuan, iaitu Suratul Talaq. Dan Suratul Talaq digelarkan Suratul Nisa As-Sughra. Hak kecil.
Tapi suratul Nisa Al-Kubra ni, suratul Nisa ni, pada lagi juzuk yang kelima tu. Akhir-akhir juzuk 4, masuk juzuk yang kelima, itulah nama suratul Nisa Al-Kubra. Sebab tu lah orang perempuan ni, kalau dia mempelajari dua surah ni, sesuailah dia mempelajari dua surah ini. We halus see. We telah teliti, orang panggil wilayat, mengaji tafsir suratul Nisa. Kerana sesuai dengan tabiat dan perangai dan kedudukan kita sebagai an-nisa. Kalau gitu memang kata orang lelaki tidak kena belajar lah, sebab tidak ada suratul rijal, surah lelaki. Tidak. Lelaki juga mesti mempelajari, kerana dia sebagai pengajar. Dia sebagai berkewajipan, dan dia mesti lebih tahu. Lalu itulah dia berkewajipan dua ganda daripada kita untuk mempelajari surah ini. Kerana kadang-kadang lelaki dia memiliki bukan seorang perempuan. Maka kalau dia milik lebih, bermakna dia mesti lebih tahu hukum yang bersangkutan dengan perempuan. Kita mari tengok sambungan daripada apa yang kita sudah membaca daripada surah An-Nisa. Lama dah kita ngaji ni, dah tahun-tahun lah. Tahun lebih lah. Dan kita tak ada jumpa ni. Maka saya petik daripada surah An-Nisa ayat yang ke-56-57. Tengok ayat 56-57, insya-Allah kita tengok tafsir pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keberkatan di dalam mempelajari isi kandungan dari surah ini. Pertama kali saya minta baca sikit. Lepas tu kita tengok tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Alhamdulillah, dalam ayat ini Allah Ta'ala rayak dua kelompok manusia. Dua kelompok manusia, faminhum kafirun wa minhum mu'min. Setiap zaman, setiap masa, maka adalah dua kelompok ni. Manusia yang hidup di bumi ini, semenjak daripada Allah Ta'ala menurunkan Rasul, walaupun di zaman Nabi Adam AS, Nabi Idris, tidak ada orang yang kufur Allah, tidak ada orang yang syirik kepada Allah. Tetapi semenjak zaman Nabi Nuh AS turun-temurun sehingga sampai kepada zaman kita ini, maka adalah setengah itu beriman dan setengah lagi yang kufur. Orang yang beriman satu kelompok dan orang yang kufur juga satu kelompok. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang akibat orang-orang yang mengkufuri Allah.
Nah, akibat orang-orang yang mengkufuri Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami, iaitu tidak percaya tentang ayat Allah Ta'ala. Nah, deraka, tak percaya, tak beriman. Nah, nas'alullah salamata wal afiyah, kita minta jauhlah daripada tidak menghargaikan ayat Allah Ta'ala. Tidak beriman. Dan jumlahnya, mana pada umumnya kita berkewajipan beriman dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah. Amara Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu di antara ruknul iman, orang panggil rukun iman. Ya, rukun iman yang wajib kita percaya. Apa makna percaya? At-tasdiqu bil qawli. Ya, ulama memberi penafsiran ataupun makna tentang iman. Apa dia makna iman? Iman adalah tasdiqu al-qawlu, at-tasdiqul qawli wal amal. Nah, tasdiq membenarkan dengan hati, lidah, serta wa amalul jawarih, serta mengamalkan dengan anggota. Itu makna iman, kesempurnaan iman. Adapun apabila seseorang mengaku dan menaik saksi syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah dinamakan mukmin. Nah, sudah dinamakan muslim kerana dia membuatkan syarat untuk memelukkan Islam. Maka diberi namakan dia muslim. Sebagaimana orang Arab yang kata qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Telah berkatanya orang-orang Arab Badawi, Arab-Arab di kampung, amanna, kami sudah beriman. Dah, walakin qulu aslamna, jangan kamu kata sudah beriman, bahkan katakanlah kamu ini sudah baru Islam. Kerana iman satu darajat keimanan seseorang. Dan darajat keimanan yang tidak sempurna kalau dia tidak hadirkan tiga perkara. Sebab itulah iman bukan semata-mata kita pegangan sahaja. Membuktikan keimanan seseorang apabila dia membenarkan serta berlafaz serta melakukan anggota dia melakukan tuntutan iman. Nah, sebagaimana diberi bandingan, kita apabila ada Islam, ada iman, seolah-olahnya kita sudah ada anak kunci syurga. Nah, sudah ada anak kunci. Tetapi anak kunci ni dia ada gigi dia tu kan. Nah, anak kunci terus mari sepuluh anak kunci hak tu baik dia longan tu, dia kena masuk tepuk gigi dia tu. Nah, kalau kunci pria-pria tidak ada gigi tu nak buka tak leh, walaupun ada anak kunci. Masuk setiap lubang anak kunci dia kena ada sepatak dia. Nah, sebab itulah kalau kita rumah kita ada 20 pintu, nak pakai anak kunci sah tak leh kan. Nah, kalau anak kunci kita beli hak ni ya gu hak ni gu hak ni. Pas nak mudah sekali awak lagu mana sah kunci mudah. sebab Allah dah ya setengah orang ni wahai kunci habis bilik 5 bilik mana kunci semua. Pintu luar dia kunci. Gigi mari nak kunci duduk dalam. Pas nak masuk mana kunci tak ada. Katak selalu. Pas mengepek. Dah duk mengepek. Tubik tak duk kunci. Padahal dia tu terlupanya. Sebab tu kalau kita ambil nak kunci lain, mai buka nak kunci ni tak boleh kan? Tak boleh. Nah, walaupun anak kunci sama tapi tak boleh buka. Hak pintu dalam nak buka luar tak boleh, hak luar nak buka dalam tak boleh. Perbezaan. Demikian juga miftahul jannah. Kita sudah ada anak kunci syurga apabila kita nak syahadah. Tetapi mesti kena ada khusus amalan dia. Barulah boleh bukakan pintu syurga.
Maka bagi seseorang yang beriman, bermakna dia sudah ada anak kunci, sudah ada account bank untuk masukkan kebaikan dia. Sebab tu innal ladzina kafaru, orang yang kufur ini, bi ayatina, dengan segala ayat kami. Kita berkewajipan, jumlah umumnya kita kena wajib beriman dengan Al-Quran, ayat Allah Ta'ala, dan beriman dengan apa yang dibawakan oleh para rasul. Jangan sama sekali kita mengingkari dengan jumlah pada jumlah umum lah. Jangan sama sekali. Sebab orang yang mengkufur dan berpaling daripada ajaran Allah Ta'ala, saufa nuslihim nara, mereka itu akan dilontar, nuslihim ni akan dibakar di dalam api neraka. Ai nudkhiluhum nara, iaitu dimasukkan mereka itu akan dalam neraka, yang di dalam itu akan dinuslihim, maka akan diliputi, dan mana dia hidup tengah dan keliling dia itu diliputi oleh segala api. Dan bukan kata hidup bucu dah lah. Nuslihim ni bermakna kata dia ni duduk di lingkungan api neraka ni. Kullama nadijat, dan memanglah apabila dibakar oleh api, memanglah dia kena masak. Sebab kita lah nak bakar ikan, bakar daging, masak daging baru boleh makan kan. Demikian juga badan kita. Dan hari esok ni Allah Ta'ala buat jadi badan besar, untuk nak menerima kesakitan di dalam api neraka. Allah Ta'ala besarkan badan orang-orang yang masuk neraka ni. Apabila masaknya daging, kullama nadijat juluduhum, dan tiap-tiap kali dimasakkan atau masaknya oleh kulit-kulit mereka, badalnahum juludan, kami gantikan mereka itu akan kulit-kulit lain. Jadi tumbuh kulit lain pula. Masak luruh, timbul lain, bakar, masak luruh. Allah, makna tu berpanjang. Bukan kata masak ke habis. Habis daging tu ke habis dah lah. Habis seksa sekali tu lah. Ni tak seksa selama-lama. Apabila masak, tumbuh daging lain. Apabila masak, tumbuh daging lain. Maka lagu tu lah keadaan seksa yang Allah Ta'ala menyeksa orang yang mengkufuri dia. Liyazuqul azab, supaya mereka itu merasai akan azab. Supaya mereka itu akan merasai azab lah. Sepadan dengan kekufuran yang dia mengingkari Allah. Sepadan dengan dia mengingkari Allah Ta'ala. Sebab itulah Yahya ibnu Yazid Al-Hadrami, dia memberi tafsir ayat ini dengan kata bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi orang kafir ini ada 100 lapis kulit. Tiap-tiap 2 kulit itu ada rasa daripada azab yang berbeza. Mana habis satu kulit, timbul kulit lain. Sebab kulit kita ni kalau kena api, luka, dia tumbuh kulit lain kan. Dan sel kita ni dia tumbuh. Sel nerja ni, kalau kita tak jadi mering lah, ataupun kecing manis ya. Orang tak mering kecing manis ni, apa makna orang jadi kecing manis atau mering ni? Iaitu darah kita ni tak berlari, tak pergi sapa pada kulit. Apabila darah tak pergi sapa kulit, apabila daging tu jadi buruk, dia tak tumbuh kulit lain. Yang kita cabut kulit, luka, kadang-kadang ceren kulit pohon, tumbuh yang lain, disebabkan sel darah tu dia mengalir. Sebab itulah orang jadi maring, apabila jadi maring mana nak kerak kan. Kalau jadi tangan sini, kerak sini. Untuk nak mengelakkan dia kau makan sel darah dia. Dia kau makan mana darah tak mengalir sini, tak pergi sampai sini. Sebab tu dia kau buruk-buruk. Kita ni sebab darah duk berlari ni bakal ni. Kuku molek, tangan molek, sebab darah kita ni
badan kita ni duk berlari seluruh badan. Apabila darah tak pergi pada tube mana, maka di situ akan jadi buruk tu dinamakan maring tu. Sel lut kita tu tak sapa. Subhanallah, tengok Allah Ta'ala kuasa. Daripada hujung kuku kita, daripada tangan, hujung rambut dan sebagainya, darah kena pergi sapa semua. Di mana tempat darah tak sapa, maka di situlah jadi buruk dan jadi maring, kerak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kerak dah sini ada lagi. Buat ada tumbuh kerak pula sampai setengah orang, kerak dah sini tak habis, kerak pula sini, akhirnya kerak habis. Sel dia. Kalau orang setengah orang kerak dah ya sel yang main apa ni tak kerana di sekat ni, ya kerak sikit ni mana di sini sudah tak ada maring lah. Adalah banyak setengah orang dah hilang maring sebab kena kerak tat nerai dia panggil. Tat maring tu. Ni atau di segi ilmu kedokteran ni, dalam Quran ni sebut tentang ilmu kedokteran dan badan manusia ni. Sebab tu setengah ulama tafsir mengatakan bahawa orang kafir ini Allah Ta'ala akan beri atau jadikan mereka ini ada 100 kulit dia, 100 lapisan kulit dia, dan setiap lapisan kulit itu disela ataupun dibakarkan dengan azab, dan supaya dia merasai azab bakar saat ni. Berkatanya riwayat yang lain daripada Al-Hasan qala, berkatanya dia dimasakkan kulit mereka itu pada hari, mana pada sehari ini 70,000 marrah, 70,000 kali. Allah, bakar 70,000 kali sehari. Setiap kali masak berarti 70,000 kali. Baik atau dah berat setara mana, tak boleh nak buat main-main lah. Setengah orang ni buat main-main dengan neraka ni. Kalau ku tak masuk neraka, dia nak masuk, dia kata. Ada. Moga ada orang dah ajak dia gila masjid. Gila dengar orang mengajar. Takut juga neraka, dia kata. Kalau ku tak masuk neraka, puas pula orang-orang lain dalam neraka. Dia mudah-mudah ya. Kecil lah. Buat mudah-mudah, puas, takut puas dalam neraka. Bukan neraka ni, bukan benda-benda yang kita boleh buat main-main. Disebabkan azab dia bukan dia senang. Dan azab dia bukan dia mudah-mudah. Allah Ta'ala rakyat di sini ni satu di antara rupa azab ya. Bahkan yang lain tu ada banyak lagi. Di sini satu rupa. Berkatanya Hisham, kullama andajathum faakalat luhumahum. Tiap-tiap masaknya daging mereka, qila udu fa'adu, maka dah mula masak habis, maka dikatakan bagi mereka itu klik semula, maka daging hak baru tumbuh semula, makan masak pula. Lagu itulah keadaan dia. Tak habis-habis. Sebab itu ada setengah orang baca ayat ini kepada Ibnu Umar. Maka berkatanya Umar, a'idaha alayya fa'adaha. Kullama nadijat juluduhum ni. Dibacakan di sisi Umar lah. Hadis ni anak ya Abdullah ni kata ayat ni pernah orang baca depan ayah dia. Maka Umar kata baca semula. Mana aidah, mana ulang klik semula. Maka seorang baca saat ni pun ulang klik semula. Maka berkatanya Mu'adh ibn Jabal ada sekali dengan Umar. Dia kata indi tafsiruha. Dia kata aku tahu tafsir ayat ini. Dia kata nak Allah Ta'ala menggantikan setiap saat itu 100 kali. Ni setiap saat, setiap speaker tu Allah Ta'ala ganti. Satu saat ni 100 kali ganti. Hakadha, maka lagu itulah aku dengan Nabi SAW. Jadi banyaklah ayat-ayat ataupun tafsir-tafsir yang diceritakan oleh sahabat Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang dicerita oleh seorang lagi tu Ali Ka'ab. Dia kata ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, di sisi saya ada tafsir ayat ini. Jadi sahabat ni apabila nak ayat tafsir, bila dia dengar pada Nabi SAW,
Dan apabila ia dengar pada Nabi, dan masa sahabat ni apabila matinya Nabi, dan jadi apabila satu-satu ayat ni Umar yang rajuk kepada sahabat. Dan ada siapa yang tahu takwil ayat ini, ada siapa yang mengetahui tafsir ayat ini, yang dengar daripada Nabi SAW. Jadi setengah sahabat mai rayak dan mai cerita tentang pendengaran dia atas tafsir itu. Lalu itulah Ka'ab ni kata nak, fa in ji'ta biha kama sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saddaqnaka wa illa lam nanzur ilaiha. Ka'ab ni dia kata nak, hatiha ya Ka'ab. Umar kata, mari hak mu dengar ni, mu ayat temu dengar pada Nabi saat ni. Kalau mu rayak kami nak benar. Kalau mu tak rayak kami tak saya dengar lah. Dia kata nak, inni qara'tuha qabla al-Islam. Karena kami pernah membaca sebelum daripada kami masuk Islam lagi. Jadi Ka'ab ni belum pada Islam pun dengar dah baca ayat ni. Kullama nadijat julubuhum, ayat sana ni. Ghairaha fi sa'atil wahidah 20 wa 100 marrah. Ayat ni 120 kali. Faqala Umar hakadha sami'tu Rasulullah. Jadi seolah-olahnya perbezaan adalah tafsir. Ini kata 100 kali, ini kata 70,000 kali, macam-macam lah. Tapi nak kata semua ini adalah ihtimal untuk nak rakyat kata berat dan seksanya dan seseorang dibakarnya dalam api neraka. Dan berkatanya Ar-Rabi' ibn Anas, anna jilda ahadahum 40 dhira'ah. Sesungguhnya kulit seseorang mereka itu panjangnya 40 hasta. Kulit dia tebal. Dan perut dia law wada'a fihi jabal la wasa'ahu. Besar mana tahu? Kalau letaknya bukit di dalam apa teluh lagi. Jadi Allah Ta'ala buat badai besar lah. Badai seseorang yang akan dibakar dalam neraka ini. Fa idza akalatin nar juludahum, dan apabila dimakankan oleh api neraka kulit-kulit mereka, badalu juludan ghairaha, tukar pula kulit lain. Seperti saya sini nah, badai orang masuk neraka Allah Taala buat jadi besar. Sebab kau besar ni kau sedap bakar lah, seolah-olah nak kau seksa dia tu. Sebab tu bukan buat benda main-main tentang azab neraka ni. Dalam satu hadis Nabi SAW, yu'zam ahlun nar fin nar, sesungguhnya besarnya ahli neraka dalam neraka, hatta sehingga apa? Inna baina syahmati udhun ahaduhum ila atiqihi, sehingga cuping telinga salah seorang di kalangan mereka sampai kepada tekak dia, sampai bahu ni, berjalannya 700 tahun. Hanya mana besar mana tahu, cuping telinga dah apa? Syahmatul uzun ni cuping telinga ni kita ni. Sini perjalanan sampai di bahu kita ni, besar tak besar Allah Taala buat jadi besar 700 tahun perjalanan. Ukur jarak kalau kita jalan 700 tahun. Jalan ke mana tahulah 700 tahun ni. Dalam perjalanan 700 tahun ni baru sampai sini, ambil bala sini. Ambil daripada tinghu kita ni. Syahmah ni bagi tinghu dah. Apa namanya cuping telinga ni sampai kepada bahu kita ni, jarak perjalanan 700 tahun. Besar tak besar? Tengok situlah. Setara mana besar Allah Alam, Allah Taala kuasa. Dan tebalnya kulit dia 70 dhira'a, 70 star. Tebal. Dan kram dia, fan kram dia, dars ni gigi fan kram dia tu. Gigi apa panggil? Geher. Geher dah. Sama besar bukit Uhud. Mithlu Uhudin, sama besar dengan bukit Uhud. Besar mana tahulah. Gigi tu besar bukit Uhud dah. Bekal besar bukit Uhud dah. Gigi fan kram dia tu. Orang masuk neraka ni kata mana besarlah seksaan orang-orang yang akan dimasuki dalam neraka. Dan katanya kullama nadiyat ay sarabiluhum min qatiran, dalam ayat lain, pakaian mereka sarabiluhum ni daripada timuh api yang panah.
Jadi soalan pakaian tu api dah. Kita learning api oleh dunia ni 6% hak 100, 99% kan. 1% ya ambil untuk kita guna dalam dunia ni. Daripada 99% hak akhirat ni. Hanya 1% tu pun kalau kita bakar dengan panah, cukup dah, hancur dah. Maka yang 99 hak akhirat esok, maka itulah orang panggil kata kepanasan yang Allah Ta'ala akan bakarnya orang-orang yang kufur dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas pada orang beriman, Inna Allah kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala yang mulia lagi bijaksana. Mulia bijaksana di atas menyeksa golongan-golongan yang tidak beriman kepada dia. Apabila golongan orang kafir mendapat seksaan dalam neraka yang begitu penat dan buruk, maka Allah Ta'ala tukar pula uslub ataupun siap satu uslub, iaitu uslub orang yang beriman. Dan apabila ada rakyat semata-mata orang kafir kena seksa, maka Allah Ta'ala akan cerita juga orang beriman, supaya setiap orang ada perasaan mula-mula perasaan takut, kemudian satu pula perasaan harap. Di antara al-khawfu war-raja, kita kena duduk di antara satu satana, di antara takut dengan harap. Bukan semata-mata takut, tidak ada harapan, ataupun bukan semata-mata harap semata, tidak ada perasaan takut. Harap semua, tak ada takut sekali apa. Ini bahaya juga. Tidak, apabila dia harap semua, dia tidak ada perasaan takut, menyebabkan kadang-kadang dia tidak terasa kata kemungkinan diri dia ini akan masuk neraka, dan kemungkinan dia melakukan kesalahan. Kalau kita berasa takut, menyebabkan kita banyakkan istighfar, banyakkan minta keampunan. Dan bukan semata-mata takut, tidak ada harapan, tak boleh nak hidup juga. Tak senang juga, takut semua. Duk lep awak kuang keluar semua, tapi tidak ada harapan. Jadi dua tu kena seimbang. Tang somedun. Kena ada dalam hidup manusia di dunia pun memang kena ada perasaan bimbang, raghaban wa rahaba. Dalam Quran sebut dua tu lama. Kalau takut, kena ada harapan. Bukan semata-mata takut. Sebab itulah Umar kata orang yang bertakwa al-khawfu ni, orang yang takut pada Allah Ta'ala, dia kena duduk baina manzilatil khawfi war raja. Di antara satu kedudukan iaitu takut dengan harap. Jangan semata-mata takut dan semata-mata harap. Kena ada juga satu ketika kita merasai takut. Sebab itu apabila Allah Ta'ala rayak balasnya ahli neraka, Allah Ta'ala akan rayak balasnya ahli syurga. Rayak selalu. Lepas pada tu ayat yang kedua, lepas pada ayat ahli neraka, ayat syurga selalu. Ataupun rayak syurga dulu, kemewahan panjang syurga. Atibai lakyat ahli syurga, mari sikit pandang, jangan lupa walaupun itulah balasnya kemewahan ahli syurga, tapi kalau bukan ahli syurga, maka neraka azabun syadid, azab yang paling pedih. Jadi bukan semata-mata harap tamak nak syurga, kena ada perasaan kalau aku ini bukan di kalangan ahli syurga, maka memanglah di sana ada ahli neraka, menyebabkan kita boleh waspada diri kita, boleh menjaga diri kita. Bukan semata tak ada apa dah aku ni. Mari majlis ilmi semua ni. Harap sebenarnya. Harap dah. Mari duk mengaji semua ni tak kena mas. Itu menyebabkan kita tidak minta jauh. Sebab tu doa Nabi minta Allahumma inni a'udzubika. Lepas tu as'alukal jannah. Minta syurga, jauh daripada faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang Allah Taala heret jauh pada neraka. Wa udkhilal jannah, maka dimasuki dalam syurga. Jauh pada neraka, bawa masuk syurga, faqad fasitulah baru dia hasilnya kejayaan. Jauh daripada syurga, boleh masuk dalam neraka. Sebab itulah ayat yang kedua ini, walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan yang soleh, sanudkhiluhum, kami akan memasukkan mereka itu jannatin, akan syurga, tajri min tahtihal anhar, dan syurga itu mengalir di bawahnya
beberapa batang sungai. Nah, khalidina fiha abada, berkekalan di dalamnya selama-lama. Nah, ini khabarnya tentang kesudahan kejayaan dalam syurga. Nah, syurga tu macam-macam lah nama syurga lah. Jannatul khuld, jannatul firdaus, dan jannatul firdaus, syurga yang tertinggi. Bahasa Inggeris panggil paradise. Paradise ni nama syurga lah. Firdaus, Inggeris jadi paradise. In the hell, hell ni neraka. In the paradise, paradise ni sawan. Bahasa Inggeris panggil paradise. Sawan ni paradise. Maka paradise daripada kalimah firdaus, bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, jannatul firdaus. Dan Nabi kita SAW apabila minta, hendaklah kamu minta jannatul firdausil a'la. Kerana syurga yang paling tinggi sekali ialah syurga firdaus. Apabila kita minta, minta yang paling tinggi sekali. Yang kata tak apa, ambil rendah-rendah pun tak apa. Minta yang tinggi selalu. Apabila meminta, fas'alul firdausil a'la. Nabi kita minta yang paling tinggi selalu. Kita ni orang apa panggil tawaduk kan. Orang panggil orang malu kan, minta sikit-sikit apalah. Dengan Allah ni kita kena minta firdaus. Dengan Allah minta yang paling tinggi di sisi dia. Yang harga mahal di sisi Allah. Minta. Sebab Allah Ta'ala suruh minta. Tapi kalau ni minta ke orang, ni minta hak murah tak apa dah. Kita ni pelik, ni minta hak orang, minta mahal, dia tak bagilah. Allah Ta'ala ni suruh minta yang mahal sekali. Lepas tu Allah Ta'ala tengoklah. Mana sepatutnya kita boleh yang mana. Kalau kadang Allah Ta'ala dengan sebab permintaan kita dan benar kita nak, tidak melalui amalan kita, melalui rahmat Tuhan, Allah Ta'ala bagi firdaus. Kita masuk syurga bukan melalui amalan kita. Amalan kita ini sedikit saja. Kalau nak banding apa yang Allah bagi ni cukup dengan amalan kita pun tak padan dah nak balas nikmat yang Allah bagi ni. Tapi kita masuk syurga melalui rahmat Allah. Apabila Allah Ta'ala kasih dan sayang dan rahmat, walaupun seseorang tidak ada amalan, tapi warahmati, dengan rahmat Tuhan, dia akan bagi firdaus, syurga. Dan syurga di sini kebanyakan ayat lah apabila ayat syurga ni akan mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Ni biasa syurga ayat ada sungai jannatin, beberapa batang sungai. Ada ayat lain ayat pula sungai dalam syurga ni ada sungai susu, sungai air tawar, sungai air arak, dan sungai madu, min asalin, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Mana laban, susu yang tidak pernah berubahkan rasa dia. Min asalin musaffa, daripada madu yang bersih. Min khamrin, daripada sungai arak. Lazzatil lisyaribin, yang lazat bagi orang minum. Jadi 4 batal sungai hari esok Allah Ta'ala sedia untuk ahli syurga. Sungai biasa, mimma'in ghairi asinin, daripada air yang tidak masing. Itu air tawar biasa inilah. Sungai air nanti. Lepas tu sungai madu, sungai arak, sungai susu. 4 batal sungai. Sebab itulah Allah Ta'ala, hal lain tu Allah Ta'ala izin kita boleh makan belaka dalam dunia ni, minum belaka. Kecuali arak. Susu minum boleh. Nisai madu boleh. Tapi arak Allah Ta'ala haramkan di dunia ini. Hari esok Allah Ta'ala izinkan. Tapi arak dalam syurga, arak la yusadda'una finha. Minum arak tapi tak sakit kepala. Arak dalam dunia ni kalau minum sikit sakit kepala. Nak tanya orang minum arak lah. Biasanya orang minum arak ni sakit kepala. Belum pada nak mabuk sakit kepala dulu. Lepas tu jadi mabuk. Tapi arak di akhirat esok la yusadda'una finha. Bahkan arak di akhirat esok lazzatil lisyaribin, lazat bagi orang minum. Kau minum kau lazat. Wallah alam lah arak macam mana, tapi arak syurga. Kita nanti minumkan arak syurga lah. Orang mukmin ni, beriman ni, jangan sama sekali apabila dia minum dalam dunia, bermakna dia tidak mau minum dalam syurga lah. Dia nak terang dalam dunia dulu. Dan dia tidak bertaubat, memang Allah Ta'ala tak minum dalam syurga lah. Tapi apabila dia bertaubat orang yang minum arak ni, dan memanglah arak ni menjadi satu di antara fitnah yang besar terhadap orang-orang manusia dalam dunia ini. Bahkan lahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka itu di dalamnya ada isteri-isteri yang bersih, iaitu bidadari lah.
bersih daripada haid dan nifas dan segala keburukan dan akhlak-akhlak yang tidak baik dan sifat-sifat kekurangan. Sebenarnya berkata Ibn Abbas, mutahharatun minal aqdhari wal adha. Bidadari yang bersih lah, bersih daripada segala kekotoran. Dunia ni walaupun comel secara mana, memang ada kekotoran. Dia ada masuk tandas, dia ada biarkan. Tapi nangsawan, orang panggil dalam syurga ni bidadari lah kita panggil. Adalah mereka itu mutahharatun, bersih segala daripada haid dan nifas, daripada segala-gala lah. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan memasukkan mereka itu di bawah teduhan yang baik, comel, teduhan, mana duduk di dalam syurga saat ni. Sebab tu dia kata dalam satu hadis Abi Hurairah, inna fil jannah la syajaratun, sesungguhnya dalam syurga ada satu pokok yang berjalannya ar-raqib, orang penunggang. Misalnya kita naik tunggang, naik pahanak, naik unta, nak gapo jalan, di bawah teduhan dia 100 tahun pun tak habis lagi. Salam Allah barakatuh. Yang dinamakan syajaratul khuld, pokok kayu al-khuld. Itu pokok dalam syurga. Zillan zalila, mana kita duduk bawah bayar pahang kayu saja pun 100 tahun dah. Tak habis-habis. Jalan bawah bayar. 100 tahun. Ni saat ni 70,000 tahun lah. Ni 100 tahun. 100 tahun jauh mana tahulah bayar dia satu pokok kayu dia. Ni dia kata teduh lah. Teduhan dan nikmat yang begitu besar bagi orang beriman yang Allah Ta'ala akan kurnianya di syurga. Insya mudah-mudahan kita termasuk dari golongan, dan jauhkan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada neraka dan memasukkan kita dalam syurga insya-Allah Ta'ala. Itulah antara dua ayat yang kita dapat belajar pagi ini. Mudah-mudahan dari ayat yang bersangkut dengan neraka kita minta jauh, dan ayat yang bersangkut dengan syurga kita minta mendekati insya-Allah Ta'ala. Dan sekadar itulah, kerana Ustaz Anam sudah hadir untuk kita berehat seketika atau mengaji dalam syurung kisah ni. Sekadar itulah pagi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.